Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sahabat kursi majlis. Assalamualaikum. Salam Ramadan Karim dan salam sejahtera. Yang saya muliakan, yang saya hormati Datuk Naib Chancellor serta rakan-rakan saya dalam pengurusan dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Jadi saya dengan rakan-rakan saya di pengurusan ni memang jenis orang kalau pegang mic susah nak lepas. Jadi saya tak akan janji apa-apa. Ada yang janji 10 minit jadi 15. Janji janji 5 + 5 jadi setengah jam. Jadi saya akan janji tak kurang daripada 5 minit. Jadi ini agenda mengejut sikit. Saya tak sangka saya kena beri ulasan untuk wrap up Tapi saya akan cuba insya-Allah. Pertama kita ucapkan tahniah dan syabas kepada yang berbahagia Datuk Naib Chancellor kerana berjaya mengadakan sesi sebegini, sesi yang di engagement sebegini, apatah lagi namanya pula soul searching, muhasabah diri secara introspektif, kita melihat ke dalam. Jadi ini dan itu juga dibuat secara perkongsian. Kita dengar daripada 5 ketua PTJ. Jadi perkongsian ini amat baik sekali kerana dia boleh mengajar kita balik ke PTJ, kita boleh lihat amalan-amalan dari di PTJ yang lain dan kita boleh sama-sama cuba terapkan di PTJ kita mana yang baik. Di samping itu kita boleh mengenal pasti kekurangan-kekurangan yang boleh kita perbaiki. Jadi apa yang penting di sini adalah message, take home message. Saya akan cuba sedaya upaya untuk capture apa yang dikongsikan oleh Naib Chancellor dan juga rakan-rakan. Jadi pertamanya format yang dibuat dalam perkongsian ini adalah setiap ketua PJ itu cuba untuk memberi perkongsian dalam 5 perspektif. Jadi di sini kita satu take home message ialah bila kita nak mengukur impak di PTJ kita cuba lihat 5 perspektif yang telah dinyatakan oleh Naib Chancellor, iaitu inovatif, entrepreneurial, global, sustainability atau kelestarian dan soul and knowledge. Jadi senang kan? Jadi kita balik nanti kita tengok apa yang kita buat dalam 5 perkara ini. Bagaimana kita buat dalam konteks pembangunan staf dan bagaimana pula kita melihat dari segi dalam konteks inisiatif dan sistem delivery kita. Jadi kita boleh ukur impact itu dalam 5 perspektif. Jadi kita ingat senang kan 5 je kan? 3 tu adalah kita punya tagline, tambah 2 lagi iaitu sustainability, kelestarian dan juga soul and knowledge. Jadi itu satu take home message. Yang kedua, Naib Chancellor telah memberi satu perspektif yang penting, iaitu setiap dari kita yang ada dalam Dewan ini, berdasarkan hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan kepimpinan, setiap dari kita adalah pemimpin. Sudah tentu dalam konteks masing-masing. Itu penting. Dan pemimpin ini bukan mengenai jawatan. Leadership is not about post. Bukan sebab dia ketua ni dia jadi pemimpin, bukan. Tapi sebab pengaruh, influence. Leadership is about influence. Dan kepimpinan juga bukan about jawatan, tapi dia merupakan taklif ataupun tanggungjawab. Dia bukan keistimewaan. Ini kena pegang. Ini kena pegang. Dan kita bercakap pasal soul of academia, soul of university, maka Naib Chancellor juga mengatakan kita mesti melihat the soul of leadership. Maknanya dan ada 3 benda yang Naib Chancellor sebut sebagai elemen-elemen soul of leadership. Apa dia? Pertama adalah sincerity, kedua integrity dan ketiga accountability. Iaitu keikhlasan, integrity dan juga pertanggungjawaban. Atau bahasa Arab dia al-ikhlas,
wal amanah wal ihtisab. Bertanggungjawab. Kita dihisap oleh hisap ni bukan hisap, hisab, diukur, di accountability oleh orang di bawah kita, oleh stakeholders kita, oleh customer kita dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu soul of leadership. Kita semua leaders, tapi kita kena pegang soul of leadership. Kemudian yang ketiga, Naib Chancellor telah menyatakan bahawa ini take home message ya. PPP, semua ada sini PPP kan, adalah enjin. Enjin kepada apa? Enjin kepada transformasi UTM. Penting ya. Dan seterusnya Naib Chancellor juga merangkumkan satu benda yang bagi saya agak penting, disebut juga oleh rakan-rakan tadi. PPP kena berlari dan selari. Ini take home message ni. Saya cuba kembangkan sikit apa maksud berlari dan selari. Berlari ni is about quality punya delivery. Penambahbaikan, kita kena penambahbaikan dalam kita punya khidmat, memberi khidmat. Berlari maknanya kita daripada slow jadi cepat, daripada tak efisien jadi lebih efisien, lebih mantap. Itu maksudnya berlari. Sebab kita bercakap here pasal transformasi. Ya. Kalau dalam buku Chancellor tu muka surat 39 dan 41 pasal transformasi. Ada 3 dimensi transformasi UTM. Pertama, transformasi proses. Kedua, transformasi modal insan. Ketiga, transformasi peranan UTM. Tapi kalau nak tulis kemudian saya nak cadangkan buat turutan yang lebih betul. Transformasi modal insan dulu. Transformasi modal insan is about mindset change, tukar mindset sebagainya. Kemudian baru transformasi proses. Proses delivery, mempertingkatkan delivery. Ini berlari maksudnya. Kemudian baru kita pergi kepada peranan UTM. Maknanya, kalau staff seorang yang mempunyai high quality work culture, dia akan memperbaiki proses kerja dengan baik, dengan lebih mantap, dengan lebih efisien dan efektif. Kalau kita buat proses kerja yang mantap dan efektif, peranan UTM akan lebih terserlah. Jadi nampak turutan dia ya. Muka surat 39, 41. Tapi saya baca yang bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu tahu muka surat berapa. Jadi, bila kita sebut pasal transformasi proses, dalam buku tu juga disebut berdasarkan konsep facilitate, bukan dictate. Minta maaf saya bercakap, biasanya akademik staff ni dia tengok PPP ni orang yang suka kontrol menggunakan GO. Orang yang suka kontrol menggunakan polisi dan prosedur. Itu biasanya persepsi daripada akademik staff. Jadi, kita ubah. Ya. Kita ubah, kita nak facilitate, bukan nak dictate. Adapun polisi dan prosedur ini hanyalah sebagai alat untuk membantu kita dalam memudahkan kerja, menjaga integriti dan sebagainya. Tapi kita harus banyak facilitate. Kita semualah pentadbir daripada dictate. Kan kita biasa dengar, kami bukan along, kami cuma nak tolong. Sama lah tu, the same concept. We facilitate, we do not dictate. Along dia dictate. Along dia bagi ke awak, siap. Tapi kita nak tolong. Mudahkan, jangan susahkan. Itu message, take home message. Kita sekarang berada hari ketiga bulan Ramadan. Kita biasa dengar kan bulan Ramadan orang bercakap, ustaz bagi ceramah dalam Quran kita baca, yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Cik Harun tolong terjemah. Allah menghendakkan kepada kamu mudah, senang. Dia tidak menghendakkan kepada kamu benda yang susah. Itu pasal puasa. Maknanya kalau Allah cakap pasal puasa, benda lain pun sama. Nah, kalau Allah menyuruh begitu, kita pun sama. Facilitate, do not dictate. Senangkan, mudahkan, permudahkan, jangan menyusahkan, jangan memayahkan. Kemudian
Naib Chancellor cerita pasal selari. Bukan sahaja berlari, tapi selari. Selari dengan siapa? Selari dengan misi visi UTM dan selari dengan academic staff. Saya nak kembangkan lagi. Sebab academic staff, persepsi dia, minta maaf, saya academic staff dulu. Sebelum saya jadi NCP ni, saya pun punya persepsi yang sama. Bahawa PPP ni dia tak selari. Dah slow, dia kan dengan berlari, tapi kok lain pula. Tak selari. Jadi selari maknanya bersama-sama dengan academic staff dalam mendukung misi dan visi UTM. Dan saya sebagai TNCP ingin supaya tuan-tuan melihat saya sebagai orang yang nak facilitate untuk merapatkan jurang antara academic staff dan PPP. Di mana saya boleh bantu, gunakanlah saya. Saya nak cuba champion benda ni. Saya percaya banyak di kalangan academic staff tu punya persepsi yang baik terhadap PPP. Begitu juga dari kalangan PPP ramai yang bagus, yang berkualiti. Tinggal lagi kita nak selarikan, nak rapatkan hubungan gap itu, nak rapatkan connectivity, hubung kait, supaya tidak bekerja dalam silos, seperti mana yang pustakawan sebut tadi. Academic staff begini, nak akademik macam ni. Di mana saya boleh bantu, gunakanlah saya. Saya ingin jadi champion untuk non-academic staff dalam merapatkan hubungan, merapatkan connectivity dan juga menselarikan, mensejajarkan academic staff dan juga non-academic staff. Penting sebab PPP adalah enjin kepada transformasi UTM dan ratio yang kita ada academic staff kepada non-academic staff 1 hingga 1:1.6. Maknanya tuan-tuan ini 1.6 kali ganda daripada academic staff. Dan tanpa tuan-tuan, academic staff tak akan ke mana. Jadi itu pentingnya berlari dan selari. Oh, ada orang tepuk pula. Jadi inilah antara take home message yang perlu ada. Tapi satu lagi saya nak cerita ni, iaitu PPP mesti melihat begitu juga mindset di kalangan academic staff. Rakan academic staff tak ada di sini, mungkin seorang dua yang ada, pun kena berubah. Mereka mesti lihat PPP sebagai rakan kongsi, bukannya pesaing. Begitu juga PPP mesti melihat academic staff ni sebagai rakan kongsi. We are partners for UTM excellence or UTM quest for excellence. Kita ni sama-sama. Kena lihat begitu. Tapi ada tapi ni. Dua-dua pihak ni mesti punya sikap yang betul. Orang Arab kata, kalau siapa yang tahu Arab, betul kan, tapi ada pepatah Arab, syartun ala syartin. Terjemahkan Cik Arab? Syarat atas syarat. Maknanya kalau kita nak berkawan dengan orang baik, kita kena baik. Sikitlah sebagai cerita sikitlah. Sayyidina Ali zaman dia. Zaman Rasulullah, zaman Umar Al-Khattab, semua ni bagus-bagus belaka. Zaman Ali, banyak kucak-kacir. Sampai orang pergi tanya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, kenapalah masa zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar Al-Khattab, semua orang baik, semua tak ada apa, ada isu banyak, tak ada isu yang banyak pun. Tapi zaman kamu banyak isu-isu. Macam-macam, human issues, so many. Kan? Isu politik, isu ini, bagai-bagai. Sayyidina Ali jawab apa? Zaman Rasulullah mentadbir orang macam saya. Zaman saya mentadbir orang macam kamu. Maknanya syarat atas syarat. Kalau kita nak suasana yang baik, keadaan yang baik, kita nak kena dia baik juga. Ini asyik dia komplain kat orang atas, ini tak baik. Kita baik tak? Jadi kena semuanya kena baik. Jadi saya fikir itu saja ulasan saya. Saya rasa banyak take home message lagi, tapi tak sempat saya nak capture semua. Tapi secara umumnya memang perkongsian begini cukup baik.
Tapi kita akan improve dari masa ke semasa. Lagi sekali syabas kepada Naib Chancellor kerana membuat sesi sebegini. Dan Naib Chancellor telah bisik dengan saya tadi bahawa nanti di tahun ini juga kita akan buat benda yang lebih meningkat satu level lagi. Kita kena buat satu convention pentadbir, betul? Convention pentadbir di mana, sebab tadi kita dengar ketua-ketua PTJ, jadi kita nak dengar you all semua. Kita buat satu hari tak apa, convention pentadbir di mana kita nak kumpulan-kumpulan buat perkongsian pengalaman yang baik, amalan pengurusan yang baik, benda-benda yang baik kita nak dengar. Misalnya GOP, bagaimana impact GOP kepada staff, ya, umpamanya. Dan buat kertas kerja dah bentang. Dan kita akan kita ada macam-macam lah hadiah, kita bagi penghargaan dan sebagainya. Maknanya perkongsian yang lebih serius. Ya. Kalau academic staff boleh buat presentation, conference, kenapa academic staff tak boleh buat? Saya percaya banyak, ramai mereka-mereka yang boleh buat. Misal GOP ni kita tak nak pejabat pendaftar saja buat satu kertas kerja GOP. Tak. Kita nak seorang daripada pejabat pendaftar, seorang daripada sana-sana kumpul cross PTJ dan mereka buat develop itu kertas kerja, kertas pembentangan, kertas convention lah, ya. Dan di situ akan dibentangkan dan kita akan buat satu percambahan fikiran dan sebagainya. Jadi ini akan buat dalam tahun ini, insya-Allah kita akan atas arahan Naib Chancellor kita akan cuba lakukan, dan saya percaya di kalangan PPP boleh buat benda ni dengan baik, insya-Allah. Jadi itu sajalah Datuk Naib Chancellor, rakan-rakan dan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mengharapkan keberkatan di bulan Ramadan ini akan membawa banyak manfaat kepada kita, hasil daripada perkongsian selama 2.5 jam yang telah kita spend dalam Dewan yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.